Baiklah, video kali ini saya ingin kongsikan cerita pengalaman saya menjadi guru praktikal di sebuah sekolah. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Kelana. Channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, kisah kali ini saya ingin kongsikan pengalaman saya menjadi guru praktikal di sebuah sekolah. Saya ingin kongsikan pengalaman saya di sekolah ni sebab bagi saya dia ada kenangan manis dan kenangan pahit. Dan kenangan ni memang saya tidak dapat lupakan buat selama-lamanya. Dan ia satu menjadi memori yang saya katakan trauma tidak juga, tapi dia sebagai kenangan lah ya, kenangan dalam hidup. Seperti biasa untuk semester yang ketiga, guru-guru maktab perguruan akan ditempatkan di beberapa buah sekolah berhampiran dengan maktab perguruan untuk menjalani praktikal ya selama 2 bulan, saya ingat masa tu, sebab praktikal yang seterusnya 3 bulan. So saya telah ditempat bersama 4 orang rakan saya. 2 lelaki guru prasekolah dan 2 orang kami guru muzik. Satu rakan saya namanya Juliana dan saya lah guru muzik. So kami ditempatkan di situ. Sebenarnya ada kisah-kisah seram sebenarnya semasa kami praktikal di sini, tapi saya ceritakan dalam channel Ali Bosku lah. Ya, channel yang saya bertembung dengan balan-balan. Di situlah. Cuma saya tidak ceritakanlah tentang kisah seram. Kalau anda ingin dengar kisah seram, anda boleh ke channel Ali Bosku. Ini cerita pengalaman yang lain pula. Jadi semasa kami praktikal di sekolah tu, saya dengan rakan saya seorang, iaitu rakan saya yang prasekolah, iaitu Cikgu Bet. Yang kawan saya perempuan tu dia ada rumah sewa dia, ya, dan dia pun ada boyfriend, so hari-hari boleh hantar dia pergi sekolah. Yang kami ni single and mingle. Jadi kami pertama mau cari rumah sewa berdekatan dengan sekolah tu. Tapi oleh kerana ada satu rumah kosong yang ditinggalkan dekat sekolah tu dan tidak berpenghuni, rakan saya si Bet ni, Cikgu Bet ni, dia bercadang untuk tinggal di rumah tu. Ya, hanya katanya bersih dan buat wiring sikit, kita tinggal lah. Daripada kita bayar, baus kita tinggal di tempat yang percuma. So kami pun cadang tanya dengan guru besar kalau kami boleh tinggal di rumah tu. Dan guru besar tidak ada masalah. Dia cakap tinggal lah. Bagus juga lah benar. Kurang-kurangnya ada penghuni juga rumah tu, dia cakap. Jadi syukurlah. Satu sekolah tu dia dalam kawasan sekolah, so dia selamat lah. Dan tidak perlu banyak barang yang dikemaskan sebab itu dijadikan store. Dan guru besar pun bagi green light untuk kami gunakan dapur, gas dan barang-barang kelengkapan masakan lah di sekolah tu. So saya dengan rakan saya Cikgu Bet ni pun bersihkan dan jadikan dia satu rumah sementara kami lah sepanjang kami praktikal 2 bulan. Dijadikan cerita, ada 2 cerita sebenarnya ni. Saya mulakan cerita yang yang mana dulu ya? Saya cerita yang pertama lah dulu. Cerita pertama tentang rumah sewa kami tu. Bukan rumah sewa, rumah penginapan kami. Rumah penginapan kami ni, sekolah saya ni betul-betul di pertengahan di antara 2 buah kampung. Satu kampung ni didiami oleh orang dan satu kampung ni didiami oleh orang. Saya tidak memburukkan mana-mana suku kaum sebab ini sebenarnya bersifat pribadi lah. Sebenarnya perangai pribadi seorang tu, bukan perangai kaum tersebut ya. Jadi dijadikan cerita penjaga malam, penjaga security, pengawal keselamatan sekolah tu ajak kami untuk pergi party, minum. Minum. Jadi lepas maghrib tu, kawan saya bukan Islam lah, saya Islam. Jadi, memang saya Islam ya. Lepas saya solat maghrib, pengawal keselamatan dengan rakan-rakannya datang ke sekolah. Kemudian
Dia ketuk lah, Assalamualaikum cikgu. Jadi saya pun keluar lah. Ya, Waalaikumsalam. Ya bang, kenapa bang? Ni cikgu, di kampung kami, yang kampung Sekap kami ada ginum-ginum. Ginum ni maksudnya ada minum-minum lah. Ya. Lepas tu dia cakap lah, jomlah cikgu, dia cakap, ini cakap macam keramaian lah dengan tempat kami. Ini kira macam adat kampung kami lah. Jomlah cikgu, tak minum-minum. Lagipun di kampung banyak semandak. Dia cakap, semandak ni macam awet lah. Tapi sebagai cikgu, sebagai guru, ya, benda tu salah dan kau tidak boleh lah kau pergi minum. Minum maksudnya ni kalau di kawasan situ minum arak lah. Ya, jadi kau orang Islam. Okey, kau orang Islam, arak tu haram lah. Walaupun yang suku kaum tu dorang pun orang Islam, tapi dorang minum juga, ya. Dorang minum juga. Tapi itu dorang cakap itu budaya dorang lah. Saya tidak pedulilah. Itu lantak dorang lah, itu urusan dorang dengan Tuhan. Tapi dorang ajak saya dan rakan saya pun bukan Islam, tapi dia pun tak nak lah, sebab memang kami malam tu banyak kerja untuk disiapkan untuk persiapan mengajar hari esok. So kami tolak lah, bang, minta maaf bang, kami tidak dapat ikut lah belanya. Tapi dorang memaksa, dia cakap, tak boleh, dia cakap, kamu tak boleh tolak lah, dia cakap kan pada undangan dari kami ni. Sebab keramaian ni kira macam adat dorang lah, kau nak boleh tolak. Kami bagi alasan lah, alasan yang kami ada kerja untuk esok. Walaupun kau bagi alasan kau Islam pun dorang tidak akan terima, sebab dorang pun sendiri Islam, ya. Jadi kami tolak secara baik lah. Bilang, maaf lah bang, minta maaf banyak-banyak. Kami ada kerja sekolah yang perlu kami siapkan, bahan bantu mengajar yang perlu kami siapkan untuk esok hari. So akhirnya mereka pun mengalah dan undur diri, ya. Dan kami tidak nampak saudara dong. Jadi kami pikir ia berakhir di situ, ya. Rupanya tidak guys. Lebih kurang pukul 2 pagi. Rumah tu dia ada bawah kolong. Tiba-tiba kami dikejutkan, ya. Tiba-tiba dari bawah kolong, kami punya rumah tu dihentak. Bob, cikgu bangun, bob, bob, dari bawah kolong. Kau terkejut lah, bangun dari tidur. Allah Akbar, apa hal ni? Saya dengar tu memang suara daripada abang pengawal keselamatan tu. So saya terkejut lah. Kenapa? Macam mungkin ada apa-apa kecemasan kan? Jadi saya bangun dan cuba kejutkan rakan saya di bilik sebelah. Bet, bangun bet. Kemudian rakan saya pun bangun. Dia cakap, kenapa? Itu orang di bawah tu panggil kita. Bangun kamu cikgu, bangun kamu cikgu. Dia cakap, turun kamu. Ada kita mau bincang ini. Dengar suara macam marah. Dia macam bukanlah kecemasan. Kalau kecemasan memang lain lah. Cikgu turun cikgu cepat. Begitu kan. Ini macam yang perasaan marah. Bangun kamu cikgu, bangun. Jadi rakan saya, cikgu Bet ni, dia biasa dengan berhadapan dengan orang mabuk kan. Dia cakap, diorang ni mabuk ni. Alip, dia cakap, bahaya ni, dia cakap. Aduh, saya cakap macam mana ni. Diorang masih panggil kami ni, turun kamu cikgu. Awas kamu tidak turun. Kalau kamu tidak turun, kami naik ke atas. Wah, ini membahayakan untuk keselamatan kami. So apalagi saya dengan kain-kain, di tangan saya ada 2 gunting, 1 pisau kata, tapi saya lindung dalam kain saya lah. Saya pakai kain sarung saya begitu. Jadi saya dengan rakan saya, Cikgu Bet ni sama-sama keluar. Tapi Cikgu Bet tidak bawa apa-apa. Dia cakap, kau relax lab, biar aku handle benda ni. Aku biasa ni berhadapan dengan orang mabuk. Jadi dia pun keluar. Tengok memang betul guys, ya. Ada abang pengawal keselamatan tu dan geng-geng dia, lebih kurang 20 orang guys. Semua dalam keadaan mabuk, ya, dalam keadaan mabuk busuk lah, kita boleh cium. Dan mereka yang abang tu marah dengan kami. Dia cakap, cikgu, kenapa kau tolak pelawaan kami? Itu pantang, pantang bangsa kami, suku kaum kami, adat kami. Undangan kami ditolak, dia cakap. Ya, kalau kamu tolak, kira kau macam kurang ajar lah, dia cakap kan, kurang ajar. Ya, kurang ajar dengan kami, kau macam tidak hormat dengan adat kami. Jadi kau turun sini cikgu, kau turun sini, kira macam dorang nak pukul kami lah. Jantung saya masa tu. Kawan saya relax je. Dia cakap, tenang bang, dia cakap. Lepas tu dia keluarkan rokoknya. Abang ambil satu orang satu batang bang, rokok. Dia bagi satu orang 1 batang rokok dengan orang-orang yang situ. Semua lah ambil. Kemudian dia cerita lah. Kawan saya bawa bercerita.
pesta apa, minum apa tarian yang orang menari. Jadi rupa-rupanya orang mabuk ni bila kita bawa dia bercerita, lama-lama dia akan lekan dan lupa apa tujuan mereka datang situ. Saya tidak tahu apa ilmu rakan saya buat tu. Tapi first mereka macam mengamuk lah, marah-marah sebab kami tidak join minum. Dan kali kedua, bila dibawa rakan saya bawa sembang sambil merokok, lama-lama cool down. Dan akhirnya mencakap, cikgu, okey lah cikgu, kami balik dululah, kita jumpa esok lah cikgu. Rupanya di situlah. Itulah kali terakhir dan mereka pun pergi. Lega hati guys. Pertama dibawa bergaduh, disuruh turun. Si baik ada kawan saya tu yang biasa handle perangai-perangai orang mabuk ni. Saya pun yang aduh, kalau hari-hari kita dibawa begini mati kita guys. Mati kita bet. Mati kita. Jadi cikgu bet tu pun sudahlah rokoknya habis, ya semua dicukai oleh orang-orang tu. Dia pun pening. Jadi saya cakap lah, adakah kita perlu ceritakan hal ni kepada guru besar? Jadi cikgu rakan saya cakap, entahlah kalau kita cerita takut nanti jadi kes besar. Tapi untuk keselamatan kita kena ceritakan juga. Sebab rakan saya cakap kalau kita tidak ceritakan, bahaya dia cakap. Nanti esok lusa orang akan buat lagi. Tidak pasal-pasal kita kena pukul lagi teruk. Jadi kami telah ambil keputusan muktamad untuk report dengan guru besar. So keesokan paginya, tanpa membuang masa, saya buat report dengan guru besar yang tentang pengawal keselamatan telah buat onar dalam sekolah tersebut. So guru besar apa marah, apalagi dia on the spot panggil pengawal keselamatan tu dan bertanyakan adakah aduan kami itu betul atau tidak. Dan mau tidak mau pengawal keselamatan tu mengakui yang dia buat onar pada malam tersebut. Dan on the spot guru besar tersebut pecat pengawal keselamatan tersebut. Situ kami rasa serba salah. Serba salah sebab dia dipecat dari kerja. Dan satu lagi, kami tinggal di rumah tu, kami takut gara-gara dia dipecat kami akan diserang. Wallahu Akbar. Jadi kami mengadulah dengan guru besar. Tuan guru besar, adakah keselamatan kami ini terjamin selepas pengawal keselamatan itu dipecat? Kami takut nanti orang-orang kampung akan menyerang. Guru besar cakap, jangan risau. Saya akan ajukan kes ni kepada pihak polis. Dan setiap malam pihak polis akan meronda. Dia akan cakap begitu. Jadi guru besar report dengan polis, betul guys. Setiap malam polis akan datang ke rumah kami untuk tanyakan kabar kami. Dia cakap, apa kabar cikgu? Semua ke cikgu, tiada gangguan? Jadi alhamdulillah lega hati kami. Ya lega hati. Saya tidak tahulah pula ada adat begitu kan. Kalau diajak minum kau kena ikut. Kalau kau tidak ikut mereka akan marah. Saya tidak tahulah itu adatkah ataupun sikap mereka. Ya, jadi sepanjang 2 bulan tu alhamdulillah kami selamatlah daripada gangguan orang mabuk yang membawa kami minum. So untuk kisah yang kedua saya akan sambung di part yang seterusnya. Kita jumpa lagi di pengalaman praktikal di sebuah sekolah. Tunggu part yang kedua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.